Ubi kayu atau nama botaninya Manihot esculenta sememangnya nama yang tidak asing lagi, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu. Ia merupakan tumbuhan tropika yang terkenal sebagai sumber utama karbohidrat dan daunnya juga boleh dimakan dan dijadikan sebagai sayuran. Terdapat pelbagai kegunaan ubi kayu terhadap masyarakat dunia, antaranya seperti sumber makanan ternakan, dijadikan sebagai produk makanan, digunakan sebagai pengganti tepung gandum dan banyak lagi. Pada zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu dahulu, ubi kayu merupakan salah satu makanan utama sebagai pengganti nasi kerana pada ketika itu bekalan beras sukar diperolehi. Kini setelah mencapai kemerdekaan, ubi kayu bukanlah lagi sebagai makanan utama tetapi dijadikan sebagai makanan sampingan. Tahukah anda di Afrika Tengah makanan ruji mereka yang dikenali sebagai fufu antara makanan yang menggunakan bahan asas seperti ubi kayu. Dan di Brazil pula, ubi kayu digabungkan dengan nasi dan kacang untuk dijadikan sebagai makanan asas mereka. Justru dapat kita lihat ubi kayu bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah ia juga terkenal di serata dunia. Itu dia sedikitlah informasi berkaitan dengan ubi kayu. Dan Diana, biasa kan kalau kita katalah dekat dalam zaman sekolah kita join kata berentas desa ke apa, lepas tu kita makan pisang sebab pisang ni banyak orang kata potasium. Betul. Kan? Ubi kayu ni pun ada potasium ataupun nama saintifiknya kalium lah kan. Yang agak tinggi, yang paling tinggi dalam ubi kayu dan juga amat bagus untuk kesihatan kita. Jadi kalau kita nak orang kata menguatkan lagi tulang ataupun otot-otot kita, ubi kayu antara makanan yang bagus untuk kesihatan kita. Menarik perkongsian Sugita tadi. Dan hari ini juga kita pun sudah terhubung dengan dua orang tetamu kita yang akan berkongsi antara menu ubi kayu yang mungkin selepas ini boleh dijadikan inspirasi untuk kita mula memasak. Dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang. Kita bersama dengan Encik Muhammad Saiful Suraidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat tengah hari semua. Hai, Encik Saiful. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Okey, baik. Dan Diana dengan Sugi sihat? Sihat, alhamdulillah. Wah, cukup bersemangatlah Encik Saiful kita. Okey, kita juga bersama dengan Puan Daruslina Daud ataupun lebih mesra dipanggil Puan Malina yang sekarang ni berada di Pulau Pinang. Selamat tengah hari Puan Malina. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Uyana dan selamat tengah hari Sugita. Waalaikumsalam. Wah, kalau kita tengokkan Sugi, kita punya tetamu pun dah tak sabar nak berkongsi tentang menu berasaskan ubi kayu pada hari ini. Dan sebagai permulaannya, kita tengok Encik Saiful pun macam dah tak sabar dah tu. Okey Encik Saiful. Kita nak kongsi. Apa menu pertama yang nak dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini berkaitan dengan ubi kayu? Silakan. Okey, terlebih dulu saya nak cakap terima kasih kepada Tuk Tiga kerana wanita hari ini kerana menjemput saya terima kasih untuk kembali perancangan ini. Okey, menu pertama saya adalah rendang pucuk ubi. Tapi itulah macam kita sedia maklum, menu ni adalah dia agak unik sikit sebenarnya. Sebab biasa kita dengar rendang ayam, rendang daging kan. Tapi disebabkan dia menu pucuk ubi jadi dia agak special sikitlah. Okey. Dan mungkin Encik Saiful boleh kongsikanlah sebab setahu kami Encik Saiful mewarisi kemahiran memasak ni daripada mak Encik arwah ibu Encik Saiful. Ya, saya. Jadi apa keistimewaannya, apa yang arwah mak mengajar Encik Saiful yang ingin Encik Saiful kongsikan bersama dengan kami? Dia sebenarnya macam ni, masa saya kecil-kecil dulu, saya dengan adik perempuan saya ni memang suka masak. Jadi bila kita duduk kawasan kampung kan, kawasan kampung, jadi apa yang kadang kehidupan orang kampung ni agak susah sikit lah. Jadi kita ambil satu inisiatif yang baru, kita cuba apa-apa yang ada kat persekitaran rumah tu kita masak. Jadi terdetik masa tu nak masak dengan adik tu, nak masak ubi kayu kan. Jadi kita buat ubi kayu ni dalam menu rendang. Dia special sikit lah. Untuk makanan tengah hari, macam tu. Tapi sebenarnya kan saya sendiri pun Sugi pernah rasa tahu rendang pucuk ubi ni memang sedap. Kalau Sugi pun vegetarian kan, mesti Sugi akan suka. Okey, Encik Saiful, kalau boleh dikongsikan juga apa sebenarnya antara bahan-bahan yang diperlukan. Kalau kita lihat dalam paparan ni, agak banyak juga. Mungkin boleh dipecahkan sedikit. Okey, boleh. Sebenarnya senang je, simple je nak masak dia. Kita perlu ada pucuk ubi lah yang paling penting lah kan. And then kita potong-potong dia dan toastkan. Okey. Supaya dia kering. And then
panaskan kuali, kita boleh masukkan santan. Untuk kita panaskan santan tu, kita masuk api dia biar kecil je. Okey. Dan kita masukkan bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, lada dan juga ikan bilis. Untuk menambahkan rasa tu kita kena ada ikan bilis lah. Jadi lepas tu baru kita masukkan serai, garam, gula yang dengan cukup rasa lah. Okey. Itu bergantung kepada orang yang nak masak tu. Kalau dia nak pedas, dia boleh letak cili lebih sikit lah. Dan biasanya kan kalau kita buat rendang ayam ke rendang dagingnya, proses nak tunggu dia betul-betul masak sampai kering tu agak lama. Jadi untuk rendang pucuk ubi ni kan, adakah ianya lama ataupun sebenarnya tak perlu mengambil masa yang begitu lama? Sebenarnya kalau untuk pucuk ubi ni, dia kalau kita nak bagi dia masak betul-betul masak biar dia lama sikit lah, sebab dia kalau kita makan dia agak keras sebenarnya kalau kita tak cukup garing. Jadi kita kena cukup garing lebih kurang dalam 3 jam macam tu. Okey. Dan Encik Saiful, kalau kita tahu ubi kayu tu sendiri mempunyai khasiat, pelbagai khasiat. Kalau pucuk ubi ni pun kami tahu ada antara khasiatnya. Yang mungkin khasiat yang boleh Encik Saiful kongsikan. Kalau kita makan pucuk ubi kayu ni, apa kebaikannya untuk kesihatan? Seperti yang kita tahu pun pada zaman dulu pun kita memang dah diajar untuk macam makan pucuk ubi, ubi kayu kan, sebab zaman dulu kita susah nak cari makanan-makanan yang macam sekarang kan. Jadi sebenarnya khasiat dia lebih pada macam untuk tenaga kita lah, zat besi, untuk dia ada kalsium juga, natrium, kalau tak silap. Karbohidrat dia tinggi lah. Ya, betul. Dan kalau nak awet muda, makanlah pucuk ubi tu mentah-mentah sebagai ulam. Ulam juga ya. Okey, baik, itu berkenaan dengan rendang pucuk ubi. Ada satu lagi menu yang Cik Saiful nak kongsikan, iaitu ubi ungkep ikan kering. Cik Saiful, kalau kita dengar kan ubi ungkep ikan kering ni, namanya macam seakan-akan Jawa sedikit. Jadi mungkin boleh dikongsikan apakah itu ubi ungkep ikan kering? Ya, dia memang lebih kepada menu masakan orang Jawa, sebab saya pun sendiri dari keturunan Jawa. Jadi dia memang lebih ke arah ke situlah. Jadi untuk penyediaan masakan ubi ungkep ni sebenarnya pun dia agak unik, sebab ubi ungkep kan. Jadi rebus sebelum tu kita kena rebus dululah ubi tu bagi dia empuk. And then yang paling penting kita kena ada ikan kering lah. Okey, dan keringlah, lepas tu kita silakan Encik Saiful. Dan selepas tu kita tumbuk macam biasalah, bawang putih, bawang merah. Lepas tu kita kena tumis bahan-bahan tersebut yang kita tumbuk tadi tu. Lepas tu masukkan ketumbar, jintan putih, jintan manis dan serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni sebenarnya kita nak nampakkan dia warna dia kekuning-kuningan sikit. Gitu. Dia nampak lagi lawa lah. Okey. Ni seakan-akan apa yang mak saya masak, tapi dia masuk cili kering. Kita kena cili kering. Boleh. Dia sebenarnya bergantung kepada kreativiti masing-masing. Kalau dia rasa macam ikan, sebenarnya lada kering ni lebih sedap sebenarnya. Tapi kita kan macam saya ni ialah orang bujang katanya, orang bujang. Jadi kita apa yang ada kat dapur kita masaklah macam tu. Lepas ni mesti dapat panggilan dari mak-mak yang nak menjadikan Cik Saiful sebagai menantu sebab pandai masak. Okey, Cik Saiful, kalau ikan kering tu kan, kalau kita gantikan dengan ikan kering yang lain, contohnya ikan kering yang lebih berisi sikit macam ikan kurau ke, boleh ataupun ikan tidak? Kurau boleh. Lagi? Macam ikan kering memang kita boleh, kalau kita nak ikan kurau tu pun boleh. Tapi yang penting ikan kering tu kita mesti racik-racik dia kecil-kecil supaya kita boleh tabur kat atas dia, nampak cantik lah kalau kita hidangkan tu. Dan rasa dia. Ni nak tanya, Encik Saiful sendiri ada tak tanam ubi kayu di kawasan rumah ataupun halaman kampung? Ada. Banyak ada. Boleh hantar sedikit. Majoriti orang kampung mesti tanam ubi kayu. Mesti ada itulah orang kata. Nanti saya hantar kat Yana dengan Sugi. Kami tuntut nanti. Makin mahal ubi kayu sekarang ni. Baik, Encik Saiful, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami dua menu yang cukup istimewa. Tetapi sebelum tu, mungkin ada laman sosial yang nak dikongsikan dengan penonton wanita hari ini? Silakan. Okey, kepada semua penonton-penonton yang mengikuti rancangan WHI pada hari ini, bolehlah singgah ke laman sosial saya. Saya ada YouTube saya, Aseng Channel, A55 ENG Channel, YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram saya. Dengan ejaan dia A55
ENG Channel. Wow. Jadi saya kat situ pun sebenarnya saya pun ada promosikan untuk usahawan-usahawan masakan. Untuk dalam bidang masakan lah. Okey, Kat baik. situ boleh tengok nanti. Okey, baik. Terima kasih Cik Saiful. Jaga diri. Sama-sama. Jangan lupa ubi kayu. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, baik. baik, Yana. Kami ada lagi seorang tetamu istimewa yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ada 2 menu kuih muih yang cukup sedap. Tetapi sebelum itu, ada satu paparan menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan tip penyiapan ubi kayu. Jom kita saksikan. Cara untuk simpan ubi kayu supaya tahan lama. Bila saya kongsikan resepi guna ubi kayu, ramai tanya saya, Kak blend ke ubi kayu tu? Oh tak, saya selalu akan gunakan ubi kayu yang diparut. Sebab kalau blend dia akan banyak air. Nanti nak kena tapis lagi, banyak kerja. Okey, dalam video ni ubi kayu yang digunakan ialah warna kuning. Nanti saya tunjuk apa perbezaan warna ubi kayu kuning dengan ubi kayu putih. Okey, kalau boleh nampak dekat sini, ubi kayu ni kulit ari dia tu yang bahagian dalam sikit tu dia berwarna kuning. Kalau ubi kayu putih, kulit ari dia tu berwarna merah jambu ataupun warna pink sikit. Okey, ini dia ubi kayu yang telah siap dikupas. Kita boleh nampak tahu ubi kayu ni dia nampak kekuningan. Lepas tu di bahagian dalam dia ni, bahagian dalam kulit ni dia berwarna kekuningan. Kalau ubi kayu putih, dekat luar ni dia berwarna pink, warna kemerahan sikit lah, merah jambu, dan bahagian dalam dia akan berwarna putih. Yang ni kita nampak kan kuning-kuning sikit. Kalau ubi kayu putih dia akan warna putih, bahagian kulit ari tu dia warna merah jambu. Lepas dah siap kupas kulit dia, selalunya saya akan parut ubi kayu guna pemarut halus ni. Selalunya bila beli saya akan parut siap-siap dan simpan. Tapi kali ni saya akan guna pemarut yang kasar ni. Kemudian saya akan masukkan ke dalam ziplock macam ni. Yang ini bergantung kita nak guna sebanyak mana. Selalunya saya akan masukkan kuantiti macam ni lah. Satu portion tu lebih kurang 500 gram. Sebab tu kuih saya kebanyakan 500 gram. Resepi untuk ubi kayu saya akan gunakan 500 gram. Boleh simpan ubi kayu parut ni dalam freezer ataupun peti sejuk beku. Dia akan tahan selama berbulan-bulan jugalah. Wow, boleh ya kita buat macam ni, lepas tu kita simpan so dia tahan lama, dan bila kita perlukan kita hanya mengambil daripada peti sejuk freezer kita. Itu antara tips penyimpanan ubi kayu buat anda yang dikongsikan oleh Puan Malina. Ya, betul. Yang juga sekarang ni akan berkongsi bersama dengan kita 2 resepi istimewa. Kita bersama dengan Puan Malina dalam talian sekarang ni. Assalamualaikum Puan Malina. Waalaikumsalam. Okey. Tadi kita dah bertegur sapa. Sekarang ni kita nak terus kepada menu yang pertama untuk hari ini. Kuih poli ubi kayu. Kalau saya faham, kuih poli ubi kayu ni datangnya daripada Kelantan juga. Dan kalau bahasa saya di Perak, kita panggil lopes. Lopes. Jadi Puan Malina mungkin boleh kongsikan tentang poli ubi kayu ni? Okey, untuk resepi ubi kayu. Puan, silakan. Puan, silakan. Ya. Teruskan, Boleh Puan. dengar? Yana, saya tak nampak monitor. Oh, ya ke? Tapi boleh dengar kami tak, Puan? Boleh dengar jelas. Okey, tak apa, kita teruskan. Kalau boleh Puan kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya antara bahan-bahan yang diperlukan untuk kita membuat kuih poli ubi kayu ni? Okey, untuk kuih poli ubi kayu kita perlukan 500 gram ubi kayu yang telah pun diparut. Okey. Okey, ubi kayu ni kita tak payah campur dengan apa-apa. Cuma ubi kayu yang parut saja. Kemudian kita letakkan ke atas daun pisang. Kemudian kita balut. Okey. Ubi ni kita tak payah balut kecil-kecil macam kuih lepat. Kita buat besar, lebar-lebar macam selebar tapak tangan tu pun boleh. Okey, kemudian kita kukus. Kita kukus sehingga masak lebih kurang 25 minit. Betul ke Puan? Puan, betul ke kalau kita nak memastikan dia dah empuk tu, ubi tu nanti kita cucuk-cucuk bagi dia empuk, betul? Bukan, sebab poli ni kita guna ubi kayu yang telah diparut. Okey.
teruskan Puan. Puan Puan Malina. Malina dengar kami tak? Assalamualaikum, Okey, baik, Puan Malina. Masih dengar? Okey, Sugi nampaknya. Awak dah sebut kuih lopis. Okey, baik. Puan Malina, kalau Puan dengar kami, mungkin Puan boleh unmute mic Puan sebab kami tak dengar. Puan Malina. Puan Malina. Okey, tak apalah. Sebenarnya kan kalau untuk poli ubi kayu ni kan Sugi, saya belum pernah cuba. Tetapi kalau kuih lopis yang biasa tu memang saya selalu cubalah. Tetapi kalau kita bercakap pasal poli ubi kayu ni, mesti tak lari jugalah dari rasa lopis tu sendiri. Okey, saya suka kuih lopis tapi tak tahu pula lopis dan kuih poli ni adalah benda yang sama. Hari ni saya belajar benda yang baru. Dan Yana, mungkin di sini kita boleh juga kongsikanlah dengan penonton kan. Yang ubi kayu ni membantu dalam penjagaan kesihatan jantung dan juga pembuluh darah katanya sebab sebab kandungan kalium, kandungan karbohidrat dan kandungan khasiat-khasiat lain dalam ubi kayu ni amatlah bagus untuk sesiapa yang mempunyai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung dan penyakit kronik. Dan sebab itulah saya rasa nenek-nenek kita yang selalu makan ubi kayu dulu ni masih kuat sehingga hari ini. Betul. Dan kalau kita lihat kan ubi kayu ni juga dia ada khasiatnya daripada keseluruhan buah ataupun sayuran itu sendiri. Daripada pucuknya, isinya, semuanya boleh dimanfaatkan. Okey, kita masih lagi bersama dengan Puan Malina. Puan Malina? Hello, Yana. Okey, dengar pun suara Puan Malina. Okey, baik. Sekarang ni Okey, Puan Malina, kalau kita lihat paparan di televisyen, kuih tu dah dikukus. Jadi Puan boleh kongsikan berapa lama biasa mengambil masa untuk kukus kuih poli ni? Okey, untuk kukus, dia bergantung kepada ketebalan kuih tu. Tapi saya kukus lebih kurang 25 minit. Okey. Ataupun hingga masak lah. Okey. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Okey, lepas tu kita kena tunggu kuih tu sejuk terlebih dahulu, barulah kita potong. Okey. Sebabnya kalau kita potong masa panas, nanti kuih kita punya potongan tu tak cantik sebab dia masih panas kan. Nanti potongan kita tak kemas. Okey. Lepas tu untuk dapatkan potongan yang cantik, kita guna pisau plastik. Okey. Okey, seterusnya kita akan gaul kuih yang kita dah potong tadi, potong kecil-kecil tadi tu dengan kelapa parut. Nantilah kita campur dengan sedikit garam. Dan tips dia supaya kelapa tu lambat masam, kita kukus sekejap. Oh, baik. Okey, lepas tu kita buat sirap gula Melaka ataupun sirap gula Nissan. Itu saya gunakan 1 ketul gula nipah ataupun gula Nissan. Kemudian masukkan 2 sudu besar gula pasir, sedikit garam, daun pandan dan juga 1 cawan air. Okey. Kita masak sampai dia mendidih dan nampak pekat sedikit. Okey, lepas tu kita tapis dan kita biarkan sejuk. Okey, untuk tips, kalau kita nak buat sirap gula Melaka ni yang pekat, kita buat awal sikit. Kalau kita nak buat untuk makan petang ataupun minum petang, sirap tu kita buat pagi. Bila kita nak hidangkan, nanti kita punya sirap gula Nissan tu, dia akan likat sikit lah. Okey. Wah, saya kira tips yang cukup berguna kalau nak rasa poli ubi kayu tu lagi lah. Okey, baik. Puan Malina juga ingin berkongsi bersama dengan kita resepi yang seterusnya iaitu kuih getuk ubi kayu. Boleh Puan terus kongsikan? Okey, yang ubi getuk ni saya cakap je lah sebab saya tak nampak monitor dia punya resepi tu. Okey, untuk ubi getuk, bahan yang diperlukan adalah 500 gram ubi kayu. Jadi ubi kayu dalam bentuk ubi lagi. Lepas tu kita masukkan air secukupnya dan sedikit garam. Okey. Kita rebus sampai ubi kayu tu masak. Sampai empuk lah ya. Tapi ni tips Yana dengan Sugi. Ubi tu kita rebus sampai dia empuk je, jangan terlalu lembek sebab nanti kita punya kuih tu akan lembek tak sedap. Baik. Okey, bila dah masak, terus angkat. Kita angkat dan toskan. Okey, seterusnya kita akan tumbuk ataupun kita lecek ubi tu. Yang ni pun tips juga, kita tumbuk masa ubi tu panas lagi. Okey. Sebab dia senang sikit lah. Kalau dah sejuk dia akan keras sikit.
Jadi tips ni sangat penting ni. Okey, seterusnya kita masukkan gula pasir. Yang ni terpulanglah cita rasa, tapi selalunya saya masukkan 2 ataupun 3 sudu besar macam tu, dan masukkan juga 1 cawan kelapa parut. Okey. Kemudian digaul Kemudian kita adun ataupun kita uli sampai dia menjadi dough. Lepas tu kita buat bola kecil, agak-agak lah sebesar bola golf. Tapi itu terpulang lah kalau nak besar ke nak kecil kan. Okey, untuk bahagian dough tu kita dah siap. Okey, sekarang kita buat dia punya adunan untuk celup berbola tadi. Okey. Bahan kita perlu. Bahan kita perlukan 2 sudu besar tepung gandum. Baik. 1 cawan tepung beras, 1 sudu besar gula, sedikit garam, sedikit serbuk kunyit ataupun pewarna kuning. Lepas tu kita gaul dulu bahan kering tadi sampai dia macam sepati lah. Okey, lepas tu kita masukkan 1 cawan air sejuk dari peti ais lah. Air ni tips supaya kita punya gorengan tu akan rangup. Okey. Dan Puan Malina, lepas tu kita Okey, saya nak tahu ubi kayu yang resepi yang dikongsikan ni makan dengan apa sedap, Puan? Yang ni kalau Sugi suka makan dengan sambal kicap, boleh makan dengan sambal kicap. Tapi kalau sebelah utara ni dia makan macam tu je, dia tak ada sambal kicap. Sedap makan macam tu je. Makan macam tu je. Okey, baik. Kalau Puan boleh sambung apa yang sedang dilakukan sekarang? Okey, tadi kita dah siap dia punya batter tu. Okey, untuk adunan tu kita kena tengoklah dia punya kepekatan tu sebab dia punya adunan tak boleh terlalu cair dan tak boleh terlalu pekat sangat. Tapi kalau ikut sukatan yang Kak bagi tu, 1 cawan air memang dah cukup lah, dah ngam lah. Okey, lepas tu kita celup berbola tadi dalam adunan. Lepas tu kita goreng dengan api sederhana. Okey. Sampai dia warna kekuningan, boleh angkat dan kita boleh hidangkanlah. Makan panas-panas sedap tau Sugi dengan Yana. Ini sedap makan dengan apa tahu? Kalau ada teh panas kat sebelah tu, makan dengan getuk ubi kayu tu memang padu. Okey, petang ni awak boleh makan. Baik, Puan Malina, boleh kongsikan laman sosial Puan Malina bagi mereka yang ingin mengikuti Puan? Okey, saya ada YouTube channel itu Malina PG. Sama juga Instagram, Facebook dengan TikTok Malina Lina PG. Kalau yang suka baca resepi secara bertulisan, boleh ke blog saya linapg.blogspot.com. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Malina atas perkongsian berkenaan dengan 2 resepi kuih muih berasaskan ubi kayu pada hari ini. Stay safe, stay home. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik Yana. Kalau di awal tadi kan Yana, saya ada berkongsi yang kita selalu diingatkan yang ubi kayu ni banyak angin. Tapi betul ataupun tidak ubi kayu ni berangin? Sebab dah lama saya dengar. Saya ada juga terbaca yang ia betul. Tapi tak tahulah betul ke tak. Jadi sekarang ni kita nak tahu betul atau tidak. Dan apa antara mitos ubi kayu yang hari ini kita nak pecahkan rahsianya. Jom sama-sama kita saksikan. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak sumber yang mengatakan ubi-ubian seperti keledek, keladi maupun ubi kayu merupakan antara makanan yang boleh mendatangkan angin dalam badan. Namun adakah ianya fakta ataupun hanya sekadar mitos sahaja? Jadi hari ini saya bersama dengan pegawai pemakanan untuk menjelaskan sejauh manakah kebenaran tentang hal ini. Jadi Puan, boleh kongsikan tak betul atau tidak sebenarnya ubi kayu ni merupakan makanan yang boleh mendatangkan angin di dalam badan? Ubi kayu adalah makanan yang tinggi resistant starch. Resistant starch ialah makanan yang tidak dapat dicerna di dalam usus kecil kita. Ia akan bergerak ke usus besar untuk dijadikan sebagai makanan kepada bakteria baik. Proses penguraian resistant starch ini akan menghasilkan gas dalam usus besar kita. Bagi kebanyakan orang, jika makan ubi kayu dalam kuantiti yang sederhana, biasanya tak jadi masalah. Tapi, bagi orang yang mengalami masalah penghadaman atau jika ianya dimakan dalam kuantiti yang besar, maka ia mungkin akan menyebabkan masalah angin dan kembung. Perlu kita faham, memandangkan flora mikroorganisme dalam usus setiap individu adalah berbeza, maka toleransi setiap individu terhadap ubi kayu adalah berbeza. Ada juga yang mengatakan ubi kayu ni merupakan salah satu makanan yang sebenarnya tidak sesuai untuk diambil ketika dalam tempoh berpantang ataupun mengandung.
Tiada bukti saintifik yang mengatakan bahawa ubi kayu tidak sesuai dimakan ketika mengandung atau berbantang. Namun begitu, seperti yang saya jelaskan tadi, ia bergantung kepada badan seseorang. Jika seseorang itu sememangnya tahu dia ni sensitif dengan ubi kayu, contohnya mungkin boleh menyebabkan ketidakselesaan perut, maka dia boleh cuba elakkannya. Jadi Puan boleh jelaskan tak apa sebenarnya khasiat ataupun kebaikan ubi kayu kepada kesihatan yang mungkin sebenarnya ramai orang tak tahu? Ubi kayu merupakan makanan sumber karbohidrat ataupun disebut sebagai kanji. Karbohidrat merupakan makronutrien yang penting untuk membekalkan tenaga kepada tubuh kita. Jumlah kalori dalam ubi kayu bergantung kepada cara penyediaan. Jadi, kita perlu bijak memilih untuk memastikan pengambilan kalori tidak berlebihan. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi bersama kami. Jadi saya harap kepada penonton wanita hari ini, semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada anda semua. Pastinya memberi manfaat kepada kita semua. Kalau sebelum ni mungkin ada sedikit mitos ataupun soalan yang kita ada berkenaan dengan ubi kayu, sekarang sudah pun terjawab. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.